Okey, saya terpanggil nak buat tajuk ni sebab ada beberapa orang sakit tanya pada saya, doktor, bila dah masa sesuai untuk buat angioplasti. Tapi awak tahu kan angioplasti apa dia? Angioplasti maksudnya kita buat lepas kita buat angiogram, kita dah identify memang anda ada memang masalah jantung dan memang ada masalah saluran jantung yang sempit, dan kita nak kena tahu bila nak buat prosedur. Dan nak kena tahu, anda kena tahu, anda kena bincang dengan doktor berapa tempat, berapa banyak, dan doktor akan bantu anda untuk menentukan kaedah rawatan yang sesuai dengan penyakit kita. Jadi andaikan saya seorang sakit yang baru saya buat angiogram, lepas tu doktor sebelum dia buat prosedur dah khabar doktor, kalau doktor nampak perkataan tempat tu sempit, kalau perlu buat angioplasti, doktor buat terus. Jadi bila kita dah buat prosedur tu, maka kita terus buat prosedur tambahan yang diperlukan. Sebab dia memang dah bagi kelulusan, dia memang setuju, maksudnya apa saja yang kalau sekiranya ada satu saluran darah sempit yang perlukan rawatan angioplasti, buat terus, tak payah sembang dah. Itu konsen atau persetujuan dah diberikan, maka kita terus buat. Jadi hari ini saya nak kongsikan, sekiranya anda ada masalah sempit jantung, bila anda nak buat saluran darah yang sempit tu, bila anda nak besarkan. Jadi kalau kita nak buat balloon angioplasti, ada dua, bilik keputusan itu bergantung pada dua. Pertama, bergantung kepada diri anda sendiri. Persetujuan kita tu macam mana? Adakah kita memang nak benda tu dilakukan segera ataupun anda nak tunda? Terutamanya ni, anda sebagai pesakit itu kena committed, kena jelas dengan apa yang anda nak. So, kalau kita kelabu, kita kelam-kelam, suram-suram, kita tak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi kalau you jelas dengan apa yang you nak, maka mudah itu untuk doktor buat keputusan. Macam saya, kalau sakit tu kata doktor, saya lepas ni kalau buat angiogram, kalau anda nampak perlu sempit, nak, kalau perlu terasa benda tu perlu buat, doktor buat masa tu juga. Jadi itu dia jelas dengan apa, dengan arahan yang diberikan kepada kita. Kalau dia tak jadi doktor, saya dapat buat angiogram, saya nak tengok saja dahulu. Saya nak lihat angiogram tu apa yang nampak. Lepas tu kita bincang. Itu pun maksudnya jelas dengan arahan. Jadi anda kena jelas dengan arahan tu. Arahan tu jelas. Jadi saya sebagai pakar jantung yang buat angiogram tu, kita tahu bahawa anda nak apa. Isunya kadang-kadang kita tak tahu. Kita tengoklah dulu macam mana. Jadi yang itu kadang kita jadi macam sikit keliru nak buat keputusan. Itu poin pertama yang perlu. Maksud anda sebagai pesakit kena jelas apa yang anda nak. Isunya dalam masalah ini kadang-kadang ada faktor-faktor keluarga, keputusan keluarga. Adakah keluarga itu setuju atau tidak? Kalau saya ada seorang pesakit baru ni, dia ada anak 7 orang. Dan kalau anak 7 orang, nak tunggu semua anak buat keputusan, dalam zaman PKP ni anda tak ada nak travel, itu masalah yang pada besar yang kita nak hadapi. Nak tanya dengan semua orang bila nak buat apa, itu saya ambil masa lah tu. Jadi akhirnya kita akan masa kita akan terbuang tempat tu. Tadi kata doktor buat angiogram saja, lepas saya nak bincang anak, settle, dan kita tahu. Jadi isu di sebab Malaysia ni kita mengamalkan konsep extended family besar. Jadi semua orang nak ada input dalam satu keputusan. Jadi itu perkara ni ada baik, ada kelemahannya. Yang kedua ialah faktor berapa serius atau berapa tempat atau di mana, bahasa mudahlah, berapa serius tahap penyempitan saluran darah jantung yang anda hidapi. Selepas kita buat angiogram, kita akan nampak dia punya sempit tu macam mana. Adakah dia mild, adakah dia moderate, ataupun dia serius. Maksudnya peringkat awal, pertengahan ataupun serius. Kalau awal dengan pertengahan tak payah buat apa-apa, anda bagi kita stop dekat saya. Tapi kalau benda tu serius, kita kena tahu berapa serius. Adakah dia terlalu sempit? Maksudnya kalau anda tak buat, boleh menyebabkan kematian segera, ataupun dia melibatkan banyak tempat yang terlibat. Katalah kita saluran jantung kita ada 3, kata 3 tu ada masalah. 3 sempit. Dan sempit tu sempit yang serius. Bila kata serius, maksudnya pada sekitar sempitan dia lebih daripada 70%. Lebih 70% kita panggil serius. Kalau 80 dia lagi serius. Kalau 90 lagi serius. 99% lagi serius. Jadi baru-baru ni seorang sakit saya yang memang saudara yang besar di jantung tu, 3 tu terlibat dan semua tahap serius. Memang serius sangat. Dan bila saya tengok tu, saya pun tak menjangka begitu sekali masalah jantung yang beliau hadapi. Tapi simptom tak banyak sangat. Dia datang sebab dia kata dia penat sedikit saja, boleh jalan, biasa okey. Tapi bila kita buat angiogram, kita nampak memang tahap orang panggil serius gaban, gila-gila punya serius. Jadi itu bergantung, itu maksud bergantung kedua tu ialah berapa tahap penyempitan saluran yang anda ada. Itu bergantung lepas kita buat angiogram. Yang ketiga juga bergantung kepada berapakah
Faktor-faktor lain, contohnya faktor masalah buah pinggang kita ada tidak, masalah kencing manis kita ada ataupun tidak, maksud-maksud faktor-faktor penyakit lain yang kita hadapi, macam kencing manis, asma ya, ataupun lemah jantung. Itu semua faktor-faktor yang akan mempengaruhi keputusan bila nak buat angiogram angioplasty. Cuma secara mudahnya, kebanyakan pesakit kita akan beritahu, saya cadangkan kita dah buat angiogram. Jadi maksudnya tube dah ada di pangkal paha atau di pangkal lengan. Jadi kalau kita nak buat angioplasty, kita boleh buat pada masa yang sama. Jadi anda tak payah sakit 2 kali lah. Dah tube dah ada di tangan, gunakan tube yang sama untuk masukkan stent atau balloon. Tapi kalau anda tak setuju, kita buat tempoh yang lain, sesi yang lain pula cucuk lagi sekali lah. That was our suggestion, sebab itu akan memudahkan anda kan. Kita tak mau anda lepas ni balik, betul datang balik kena cucuk balik. Cucuk 2 kali lah. Itu pada pandangan kita. Tapi kalau you all, at the end of the day, it's keputusan you all. Jadi saya sebagai doktor pakar jantung, macam saya akan habaq, okey tuan, tahap penyempitan saluran jantung anda ni macam ini. Kalau kita serius, jadi kita kata serius dan kita cadangkan buat segera. Tapi end of the day, sebenarnya yang kata putus terletak pada siapa? Diri pesakit. Pesakit tu nak ataupun tidak, pesakit tu mahu atau tak. Kalau dia nak masa tu, kita boleh buat. Kalau dia tak mahu, tak boleh buat apa. Dia kata, doktor saya nak bincang dengan suami family, okey, dan kita akan berhentikan proses angioplasty, angiogram, anda balik masuklah. Anda akan masuk, patah balik ke ward. Di situ anda kena berbincang dengan keluarga lah. Ada pesakit yang jenis macam itu, terutamanya kalau extended family ni very strong. Pada saya okey, sebab end of the day, keputusan itu mesti keputusan dipersetujui oleh semua orang. Sebab kita nak memudahkan, tapi kalau you rasa you perlukan pandangan orang lain, tak jadi isu. Setengah orang, doktor saya nak lepas buat angiogram, saya nak jumpa doktor lain nak dekat second opinion. For us tak jadi isu, boleh je. Sebab ini you all yang nak kena sign, bukan kami yang sign. Kita hanya boleh bagi cadangan, you all buat keputusan. Okey, kalau you all ada masalah, you all boleh tanya. Ada boleh call nombor telefon 04735535 017413535 untuk dapatkan consultation lah. Boleh bincang dengan staff kita bila datang klinik atau macam mana. Apa masalah yang anda hadapi, anda boleh call staff kita untuk bantu anda. So nanti saya katakan, we try our best to fulfill your wishes. Semua orang ada cabaran yang berbeza, dan kita akan bantu anda. Lebih-lebih zaman PKP ni, dengan kebenaran rentas desa, rentas daerah, rentas negeri, itu adalah perkara yang perlu diselesaikan sebelum anda bergerak bertolak untuk dapatkan rawatan ke mana-mana tempat. Jadi kalau tempat kami, apa yang kita buat, kita boleh bantu anda dengan mengeluarkan surat keizinan perjalanan untuk buat rawatan jantung. Itu perkara yang kita boleh bantu anda. Tapi end of the day, bergantung pada keputusan. Saya bantu pada keputusan yang diluluskan oleh pihak berkuasa.